Yang keenam, antara kelebihan panjang umur dalam Islam, banyak bertakbir, bertasbih, bertali dan bertahmid ini mengatasi orang lain. Ini cerita 3 orang sahabat Nabi masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Nabi tanya, siapa sanggup jaga 3 orang anak angkat? Kalau zaman kita hari ini orang saudara baru juga. Zaman kita nak saudara baru, saya letih dengan saudara baru. Saya kebetulan terlibat dengan perkir. Mau seorang dalam perkir, bantu sahabat-sahabat kita, Ustaz, tolong bincang hari ini berapa hari, berapa bulan kita nak kategorikan saudara baru. Ini tidak saya 20 tahun masih Islam pun belum mualaf juga. Sekian. Jadi pada setengah-setengah kawan kita ni lebih pandai daripada orang lain mualaf. Mualaf lain. Dia kata apa? Nabi kita, siapa nak jaga? Abu Talha jawab, saya. Maka mereka pergi ke Talha. Tiba-tiba mari peperangan, 3 orang ini pergi berperang. Dalam peperangan, seorang 2 orang balik. Hidup perang pula, yang kedua mati. Seorang balik. Lama, yang seorang ini barulah tinggal ini. Tidak dalam peperangan. Talha kata, aku mimpi dalam tidur aku tengok ia belum mati, kemudian itu depan. Ia mati awal, mati saya mula-mula ke belakang. 3 berjalan, 3 orang. Dia tak pasti sepatutnya yang mula-mula mati itu lah yang depan, sebab dia yang paling berani. Nabi kata, Nabi bisa jawab, wahai Talha, apa yang kau berikan? Tidak ada seorang pun yang lebih afdal di sisi Allah daripada seorang mukmin yang panjang umurnya di dalam Islam, banyak bertakbir, bertasbih, bertahlil dan bertakbir. Hari ini kita doa panjang umur untuk apa? Untuk nak banyak ibadah yang tak malu, tak ada modal. Ibadah yang tidak dimalu oleh Amerika dan Israel tak malu oleh kita. Ibadah yang tidak tercukai dapat. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa pun tak malu. Kalau kita buat benda lain, orang malu. Malu dalam bahasa itu, tapi tak ada orang malu. Ia malu nafsu malu. Sebab dia nak halang kita daripada dapat pilihan yang sama. Dia ketujuh. Allah memilih 4 kalimat ini untuk hamba-hamba dia. Tuhan pilih pada kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Banyak ini dah. Yang ke-8, menjadi perisai daripada akhirat. Satu hari Nabi ditegur sahabat-sahabat, Nabi kata, "Khuzu junnatakum." Sahabat semua pergi ambil perisai. Apa bangun semangat. Jika tak ada musuh yang serang kau. Kalau kita fikir, ambil perisai. Ada musuh yang mari. Apa berarti kalau tak perang, tak takut dia nak pergi lagi. Nabi kata, ambil perisai kamu daripada api neraka. Ambil perisai daripada api neraka. Apa dia perisai? Nabi kita aja, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Perisai daripada api neraka. Yang ke-9, bacaan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar ini menunggu dan mengingati Tuhan yang mengucapkan. Dia di mana? Duduk ke arah. Bila kita kata dia naik ke batu ke arah, duduk sebut nama Tuhan yang baca ni, ya Allah jangan lupa orang ni, nak bawa dia masuk dalam syurga. Allah Akbar. Yang ke-10 di antara kelebihannya lagi, iaitulah dari Abu Salman, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertuah dan berkuntur. Bagi dia mengisyarat dengan tangannya 5 perkara. Bertuah dan berkuntur, orang yang buat 5 benda sangat beratlah timbangannya di atas neraka. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 ni juga. 1 lagi tambah. Ini bagi orang yang kita isu ni, terima lagi kabar gembira.
dan kematian anak soleh yang dikasih oleh seorang muslim, maka dia mengharapkan pahala dari Allah. Orang yang mati anak dia yang dia sayang, Allah SWT kadang-kadang dia puji orang, dia matikan anak yang paling dia sayang. Mau dia kata kalau ambil dua lagi, kalau lagi tak apa, tapi ambil ini seorang berat, aku mati. Dia sanggup, kadang-kadang dia tukar, kalau seorang ini dua anak yang lain, ambil anak. Nabi kata berat timbangan orang yang Allah ambil anak dia, dimatikan anak dia, dan dia sabar. Kalau mati agak itu ngamuk, lepas tu ambil anak, tak ambil anak orang lain, tak. Ada setengah orang itu anak dalam sendiri, 3 orang anak mati seorang, jiran dia anak 12 tak mati-mati, marah dia, dan Tuhan tak ambil. Biasa orang dalam keadaan semangat itu dia cakap apa yang tidak baik, tapi kalau dia sabar, inilah kita yang bersama. Jadi dia kata, Nabi kata apa tadi? Sangat berat timbangan. Inilah yang saya perhati, tuan-tuan, kalau tengok orang yang baca Sahih Bukhari atau beli buku Mukhtasar Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah, dia mula hadis dia dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian selesai dengan amal dengan niat, akhir sekali kita hadis dia bawa hadis ini. Hadis mana? Kalimatani khafifatani 'ala lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman. 2 kalimat yang sangat disayangi oleh Allah Ar-Rahman, sangat ringan untuk kita kata, dan sangat berat di atas timbangan. Itu baik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. 2 kali. Ringan tak ringan tadi dah? Ringan kan? Allah Ta'ala sayang kepada 2 kalimat ini dan berat di atas timbangan. Tengok, sama dengan hari kedua, Nabi kata 5 perkara ini berat atas timbangan. Kita letak tadi sama dengan hari tadi pula, 2 lagi sama, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Hari ini Imam Bukhari tutup kita. Waktu saya khatam kita Bukhari ini, waktu belajar di Mekah dengan guru saya masih lagi nampak Bukhari itu dalam keadaan bila khatam kita, bila dibaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, kita takkan sangat sekali. Sebab dia kata Imam Bukhari, dia mula takbir dengan hadisnya. Maknanya aku segala kerja yang nak tulis kita nanti semua nak jelas pada dia. Bila selesai kita, yang tahunya, ia boleh buat penilaian kepada kita. Aku bukan panel penyengok, bukan dewan bahasa, bukan pustaka negara. Dia boleh saya mampu siapa dia. Inilah apabila dia letak di atas mizan neraka timbangan pada kiamat, pada waktu itu kita tahu amalan yang kita buat kita salah. Mari kita usah letak di timbangan, tak ada tak naik timbangan sebab kita buat tinggi tak tinggi pembaik Imam Bukhari sangat. Kalau itulah saya cadangkan buat cara kita nanti insya-Allah kita akan baca kitab penawan bagi hati. Kerana hati duduk di mana? Hati qalbu inilah yang menjadi punca sekali. Baik qalbu, amalan kita Allah Ta'ala terima. Rusak di situ, rusak. Penat saja pahala kita. Waliyah kita. Jadi Allah SWT kata dari Nabi SAW hari ini mengatakan berat dan raja. Kita kembali dengan hadis satu lagi, hadis subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Yang ke-11, setiap kalimah yang diucapkan adalah sedekah Allah. Hari ini kita sedekah banyak. Abu Sa'ad kata, beberapa orang dari kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, golongan hartawan telah membolot pahala yang banyak. Allah. Orang kaya bolot pahala. Buat masjid, dia seorang yang dia. Contoh dia kata, masjid kita ni, masjid inilah kali pertama saya tengok kipas gergas. Itu mana ada kipas lain? Kalau macam ni ada, dekat Alibaba juga ada.
Ada seorang kawan saya turun ke batu dia turun tak naik apa lagi. Naik payung pula. Dia kata panas. Dia kata apa panas? Dan sebab pakat luar. Kurang luar. Contoh kita kata orang ni orang kaya buat bagi usaha, buat bagi infak fisabilillah, api dah harta. Pahala-pahalanya api dia belakang. Ya, mereka bersolat sebagaimana kami solat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka bersedekah dengan harta mereka yang lebih daripada keperluan. Apa kami nak lawan? Kita miskin, tak ada duit. Nabi bagi satu keputusan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud, bukankah Allah telah menjadikan untuk kamu sesuatu yang kamu boleh sedekahkan dengannya? Semua orang miskin ada sedekah yang kamu boleh buat. Nabi kata setiap tasbih subhanallah sedekah. Setiap takbir Allahu akbar sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah sedekah. Dan menyeru ke arah kebaikan. Pagi-pagi kita disuruh orang buat baik sedekah, dan melarang orang buat mungkar sedekah. Mampu buat kamu buat. Mampu. Kalau tak mampu nak suruh nak larang, kita buat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Sebab kita ni kadang-kadang nak suruh orang buat baik, payah. Payah tak payah? Payah. Tapi bagi saya, suruh orang buat baik lebih mudah daripada larang orang buat mungkar. Suruh buat baik, dia senyum sini gitu ya. Tak suruh macam-macam. Tapi kalau larang buat mungkar, dia jelek mati. Kita senyum sini, dia jelek mati. Awak baik sangat. Pengalaman saya itu, ini cerita Haji Malboro. Dari Malboro. Buka. Saya tak tahan bila tengok di Arafah ada macam-macam kita panggil sahabat. Saya pergi dulu masjid. Alhamdulillah, waktu sampai di Arafah, orang mari Arafah ni semua mari cari Haji Malboro. Saya bimbang dapat Haji Malboro. Besar. Dia tengok saya, siapa awak? Kata saya rumah haji ke. Dalam ihram tak boleh bantah. Macam awak. Sebab saya kata, suruh orang buat baik lebih senang daripada larang orang. Tapi kalau tuan mampu buat, ini satu usaha. Tapi larang dengan cara baik, dengan cara hikmat. Kadang-kadang kita ni bawa sangat. Bila masjid kita ni cantik, kita buat macam-macam peraturan. Budak-budak tak lewat masjid. Orang perempuan dekat pintu pagar masjid. Perempuan yang tak tertutup aurat tak lewat masjid. Saya pengalaman jumpa seorang AJK masjid. Bukan AJK istiqamah ni. Istiqamah ni orang yang lain. Dia kata ustaz pasti tengok. Kami baru buka dia punya iklan kan. Pintu masjid, pintu pagar, zon tutup aurat. Saya buat. Dia kata bagus. Nanti dulu dia. Saya tunggu pagi ini. Kalau bagi budak perempuan tak tutup aurat masuk masjid, kami terus halal. Pergi, bagi iklan. Saya kata sini saya tunggu. Dia kata apa ustaz? Saya dengar orang masuk masjid tak tutup aurat, tak mungkin dia keluar daripada kawasan masjid kecuali setelah dia tutup aurat. Setuju dia? Dia ingat saya sokong dia. Saya bantah. Dia kata macam mana? Bila dia masuk, kita pergi tunggu adik. Kalau wajib. Kami tulis sini, zon kena tutup aurat. Saya dia bawa kertas. Apa itu contoh aurat yang tak lulus syariah. Terus pakai syariah tak lulus. Kita adik macam-macam ni tak lulus. Katalog tak lulus. Dan pihak masjid telah menyediakan selai kain kecil untuk tutup baju. Tapi kalau nak cantik kita beli dekat buah lah. Banyak yang putih-putih mesti pakai. Kalau tak ada orang-orang jadi suruh nasihat. Biar dia keluar pakai dulu. Saya tak nak kita halal dia keluar. Dia menyebabkan dia benci kepada masjid. Kadang dia kau dia keluar. Justru menangani muka, betul itu tak benda muka. Tapi menangani dengan cara yang kasar, kita juga buat muka. Dalam keadaan tak boleh kita cakap muka. Kemungkaran tidak dicegah dengan muka. Jadi kemungkaran ini cara kita buat kadang-kadang. Pada itulah bila tengok saya pergi di masjid-masjid yang besar di mana-mana, kebanyakan masjid-masjid padahal dia siap diubah kat luar. Orang bukan Islam masuk, nak pakai. Dia bersengih juga untuk ambil gambar. Kadang-kadang kita lalu dia suruh kita pakai. Pakai itu. Jadi semua ni, maka mereka jawab, bahkan ya Rasulullah
Allah. Ada apabila seorang itu kita Nabi kata apa? Bahkan melakukan persetubuhan itu sedekah. Tak ambil lagi ada. Duduk dengan isteri kat rumah, suka sedekah. Sahabat pinjam, ya Rasulullah. Itu cerita semua suka, ada juga. Ada pahala juga. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, apa pikiran kamu? Jika syahwat itu diletakkan pada sesuatu yang haram, ada dia berdosa? Maka jawab sahabat berdosa. Namun tak tempat yang halal karena menjaga nafsu boleh pahala. Sedekah. Jadi kenapa istilah bagi? Marilah kita bersedekah pahala. Jadi bila malah kita mau selawat dia sibuk dah. Tunjukkan. Jadi kalau guna istilah sedekah ni, dia tidak apa-apa itu boleh. Saya malah boleh buat apa-apa. Orang salah faham. Itu taklah apa-apa. Sejak hati kepada kawan-kawan, kawan-kawan itu buat kerja tak gambar-gambar. Yang kita nak balik gambar-gambar masuk dalam rumah kita tak berani takut anak-anak tengok gambar-gambar yang mengaitkan orang hujah. Yang mereka masuk gambar-gambar. Yang 12, yang terakhir. Di antara kelebihan ini, Nabi SAW menjadikan kalimat-kalimat ini ganti baca Al-Quran bagi mereka yang tidak pandai baca Al-Quran. Jadi siapa tak pandai baca Al-Quran, dibaca doa. Sama juga bagi muslimah yang tak boleh baca Al-Quran waktu mereka haid, nifas, akan dibuat. Biasa berapa minit satu hari kita baca Al-Quran? 20 minit? 20 minit juga. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. 20 minit juga. Daripada Ibnu Abi Awfa katanya, seorang laki-laki datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, saya tidak mampu belajar Al-Quran. Saya ini terlalu tak pandai. Ada kepada saya sesuatu yang boleh saya beribadah. Allahu akbar. Soalan dia memang kena dengan zaman kita. Kena tak kena? Saya kadang-kadang ada orang buat majlis baca Quran tadarus. Tengok baca-baca ni mari awal dia. Bila kita bagi Quran, kita maaf tak. Saya beri Fatihah dengan keluar. Saya tahu kalau bagi Quran juga tak jumpa. Tapi dia datang. Saya menjadi cuma sedih gitu. Saya pergi melawan negara China, apa masalah itu? Cina baru nak mulai. Melawan negara China. Biasa China di depan masjid, di depan ambil ini dia ada kelas kat luar. Luar masjid ada kelas macam bangunan semua. Dia imam tu bawa saya melawan. Ini kelas orang tua. Tapi dia belajar avatar, alim betul. Macam anak-anak di masjid kelas kerap. Dia kata kenapa wajib-wajib tua yang sudah menghampiri pinggiran kubur baru alim betul kenapa? Dia kata inilah kesan daripada komunis Cina. Tak benar kan agama disebarkan pada waktu itu kami tak boleh belajar Quran, tak boleh. Jadi bila negara telah merdeka daripada komunis, pada waktu inilah kita boleh buat pelan-pelan. Wajib-wajib ini baru besar, sedar. Nak balik berlaku pakai jalan kata orang, masuk Islam. Tak mahu dia. Yang mengajar betul-betul. Yang mengaji orang tua. Alhamdulillah, dia memang menarik. Menarik cara dia buat, kenapa? Kerana dia masih lagi ada Islam. Tapi kalau kita punya generasi yang lepas-lepas, komen jaga, mau hitung apa? Mari kita pergi tengok kelas kecil, dia kata ni generasi sekarang. Yang baru membesar, standard dia lebih cepat daripada yang kelas depan. Daripada orang tua. Dia budak-budak cepat ingat. Saya beli CD dia, beli dia punya cara, metod cara dia belajar. Ngajar orang tua, saya nak ajar orang tua kat kamu. Yang menarik dia, ada kalau kita kita pegang Quran, tetap Quran besar dekat ni. Dia ada Quran satu dinding. Dinding ni Quran. Dia punya remote duduk di kaki. Dia tekan bukan lain-lain. Mana kalau kita nak terawih tu memang sedap. Allah Akbar tu kat kaki. Sila tekan kaki balik ke 3 lagu lagi. Apa tu balik. Saya kata saya nak balik kau jadi dia apa jadi kopi kami selalu. Balik-balik ke sini nak jual. Hari ni boleh. Jadi apa dia kata? Saya tak pandai nak ucap, maka Nabi kita ajar, ucaplah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Bila Nabi kita ajar, dia seorang Arab ni, cara dia ngaji, dia akan ucap. Ini kaedah dia kita baca. Maka orang kampung baru kita ni menggenggam tangan. Seolah-olah yang kita beri tadi diam.
Dia kata apa? Ya Rasulullah, itu hak Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Aku puji Allah. Mana hak aku pula? Tak juga ya. Allah bagi Allah. Radhiyallahu anhu. Nabi kata untuk kamu membaca doa Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni wahdini. Itu pada hari semua kita minta ampunkan aku, rahmat aku, beri afiat pada aku, rezeki, hidayah. Jadi boleh tak boleh kita jadi manusia ini? Saya dah bagi kepada tuan-tuan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, nak pegang betul-betul, letak dalam hati kita, insya-Allah. Inilah amalan sepanjang hayat. Waktu senang boleh baca, waktu sibuk boleh baca, waktu kelakar boleh baca, waktu kena jam boleh baca. Kalau sudah mati, celaka memang. Kalau kita jaga 40 kali pun, dia betul tak jadi jaga. Tak tukar dia, baik memang. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. 10 kali jaga, Allah tenang ini. Orang mukmin hidup dalam keadaan tenang, tidak gelisah, tidak mencerca, tidak bermati hamu kepada orang. Kita-kitanya bagaimana nak menambahkan, menaikkan darjat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah, tamatlah tazkirah kita. Yang terakhir yang saya nak memperingatkan sekali lagi, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, mana-mana jemaah yang salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tunggu sampai terbit matahari. Matahari naik, yang tadi punya syaratkan. Lepas naik matahari 10 minit, 15 minit, dia saksikan salat duha. Permulaan salat duha, dia boleh pahala apa? Allah Ta'ala akan tulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna. Yang sempurna. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini sama-sama kita mendapat haji dan umrah yang sempurna. Macam nak buat? Lepas kita untuk majlis, bangun salat duha, dua. Lepas tu nanti cuba matahari nanti, pukul 10 pagi 29 nanti, nak salat duha pula, itu waktu yang afdal. Waktu afdal salat duha kata Nabi, ketika panasnya kaki anak buta. Jadi hari ini kita nak cek kaki anak buta, anak buta pun tak ada. Ini, mok dia pun tak ada. Ada satu negara tengok, itu dah lumpuh. Saya tengok mana anak buta, lalu dia dah lumpuh, letaklah pasir kat situ. Sian dia buta. Transformasi buta. Itu dah lumpuh. Baiklah, yang kita tanya, waktu afdal doa itu waktu panasnya kaki anak buta, iaitu lebih kurang 9 pagi. Tapi waktu ini, waktu yang kita yang pertama, kita nak meraih haji yang sempurna. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, teruskan salat duha, 2 rakaat. Lepas itu kita bilang hadiah di daerah, insyaAllah. Jadi setakat itulah tafsir saya ini. Sengaja saya tunjukkan, tunggu nak suruh dapat waktu duha. Mungkin kita boleh pendekkan lagi. Tapi nak ambil haji yang sempurna ini bukan satu yang senang. Kalau nak buat pagi esok, belum tentu jadi. Tahu-tahu kalau seorang ke masjid, asyik tengok jalan apa lagi. Jangan kita baca Nabi itu. Nabi dulu. Kalau Nabi dulu dia berperang. Oleh kerana dia tak boleh ambil, tak boleh. Tak boleh ambil harta ghanimah. Tak boleh berperang pada hari Sabtu. Kebetulan dia berperang hutan. Waktu itu hampir nak menang. Bila masuk matahari malam nanti kita berhenti. Takkan nak tunggu hari Ahad pula baru nak perang. Maka dia doa kepada Allah, ya Allah. Dia cakap matahari, dia matahari, mau berjalan ke arah Tuhan, aku minta berhenti. Sehingga aku menang, baru turun. Allah Akbar, orang Nabi sama dulu, main matahari. Kalau sama kita cakap matahari, maka dia naik pula, aku nak minta naik-naik. Kita juga lagi balik. Jadi setakat itulah, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.